A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammi bil khair amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang kepada kita untuk terus mendapat kebaikan-kebaikan. Semoga apa yang kita lakukan akan menjadi bekalan kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. InsyaAllah hari ini kelas anjuran. Ini kira jadual baru. Setiap hari Selasa, setiap minggu pukul 10.30 kelas tajaan target tu jannah. Dan kita akan bergilir. Seminggu kita sambung tadabbur surah Ar-Ra'du. Kemudian minggu depan tadabbur Al-Asma'ul Husna. Syarah kepada nama-nama Allah yang baik. Jadi dalam masa sebulan 4 kali, 2 kali tadabbur surah Ar-Ra'du dan 2 kali syarah Al-Asma'ul Husna. Setiap Selasa pukul 10.30 pagi insya-Allah. Okey, surah Ar-Ra'du kita dah sampai ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Sebagaimana biasa, cuba kita tengok ayat-ayat sebelumnya. Apa dia antara pengajarannya dan apa kaitan dengan ayat yang kita akan belajar pada hari ini, ayat 12. Okey, kalau sebelumnya Allah berkata, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, daripada ayat 10, Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar. Maksudnya Allah berkata sama sahaja daripada kamu, sama ada orang yang menyembunyikan perkataannya, amalannya, perbuatannya, ataupun orang yang menyatakan secara terbuka, melakukan secara terang-terang, dengan orang yang menyembunyikannya di waktu malam, dan wasaribu bin nahar, dan orang yang bekerja di siang hari. Jadi ayat yang ke-10 ni Allah nak bagi tahu bahawa manusia tidak sama dengan Allah. Sebab Allah adalah Tuhan, Allah adalah pencipta, maka bagi Allah siang dan malam sama. Kita lakukan dalam keadaan gelap ataupun dalam keadaan terang, bagi Allah sama. Jadi itu lebih kepada tafsir. Tadabburnya ialah apa maksud di sebalik ayat yang ke-10. Allah nak bagi tahu takutlah kepada Allah. Bila nak bercakap, bila nak berfikir, bila nak melakukan apa-apa perbuatan, takutlah kepada Allah dan jangan tengok pada orang, jangan tengok pada siang ataupun malam. Tapi tengoklah kepada Allah. Sebab bagi Allah siang pun sama dengan malam. Ketika kita berseorangan, sama dengan kita di hadapan orang ramai. Jadi sentiasalah ikhlaskan diri untuk berkata, untuk bercakap, untuk melakukan apa saja amalan. Sebab sentiasa diperhati dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Kemudian ayat ke-11 Allah jelaskan lagi, bagi Allah ada pegawai-pegawainya, penulis-penulis kepada setiap amalan manusia, iaitu para malaikat. Jadi setiap orang ada malaikat yang diutuskan oleh Allah khusus untuk menjaga orang itu. Jadi Allah bila ada malaikat bukan menunjukkan Allah tu lemah, bukan menunjukkan Allah tak mampu buat semua kerja. Tapi sebenarnya dengan adanya malaikat itulah menunjukkan kehebatan Allah. Allah boleh nak cipta siapa,
Allah boleh nak suruh apa saja makhluk yang diciptanya, bila-bila masa, apa saja tugasnya, di mana sahaja. Sebenarnya itulah menunjukkan kehebatan Allah. Kalau semua Allah sahaja yang buat, itu menunjukkan Allah tak hebat. Jadi malaikat yang ada bersama setiap manusia ada 4 kan, kita dah bincang dalam kelas yang lepas. Satu kanan, yang kedua kiri. Itu Allah sebut dalam surah Qaf. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun perkataan yang dilafazkan melainkan di sebelah ataupun bersama manusia itu ada malaikat kanan dan kiri. Yang kanan sifatnya raqib atid, yang kiri pun sama sifatnya raqib atid. Tugasnya ialah mencatat segala amalan kita sama ada baik ataupun buruk. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Allah bagi itu pula 2 malaikat yang lain selain daripada kanan dan kiri. Iaitu lahu mu'aqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi. Bagi setiap manusia ada mu'aqibat. Mu'aqibat iaitu malaikat yang silih berganti. Aqabah ni silih berganti. Habis giliran malaikat ini terus masuk malaikat yang lain. Itu makna Aqabah. Datang habis malaikat ni terus datang tanpa lewat walaupun 1 minit. Jadi mereka setiap malaikat ini berganti, silih berganti. Ada shift pagi, siang hari dan ada shift yang malam. Jadi apa tugas pula malaikat yang depan dan belakang? Tugas malaikat depan dan belakang ialah yahfazunahu min amrillah. Mereka sentiasa menjaga manusia berdasarkan perintah Allah. Jadi malaikat ni tugasnya memastikan apa yang dilakukan oleh manusia adalah perkara yang baik, perkara yang Allah redha. Sekiranya orang tu beriman, malaikat akan membisikkan kepadanya seolah mendorong orang itu untuk sentiasa melakukan kebaikan. Dan bila ada musibah di hadapan ataupun di belakang, ada bisikan ataupun lintasan kepada orang beriman terhadap bahaya musibah tersebut. Tetapi sekiranya Allah takdirkan musibah itu tetap menimpa kita, maka musibah itu tetap akan menimpa kita walaupun dijaga oleh malaikat. Sebab malaikat ini bertugas berdasarkan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah beritahu sesungguhnya manusia sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib manusia sehinggalah mereka sendiri mengubah nasib diri mereka sendiri. Jadi manusia asalnya dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi. Kenapa ada yang daripada fitrah yang baik, kenapa ada yang jadi jahat, ada yang jadi perompak, perasuah, penzina? Sebab itu adalah usaha mereka sendiri, kehendak mereka sendiri. Tidak ada yang mengubah. Cuma semua itu berlaku dengan izin Allah setelah kehendak dan usaha manusia sendiri. Dan ada yang dilahirkan dalam keadaan fitrah semula jadi baik dan dia juga memilih jalan kebaikan sampai bila-bila, maka dia akan jadilah orang yang beriman sampailah di akhir hayatnya dengan izin Allah. Sebab dia sendiri berusaha untuk menjadi baik. Kemudian di hujung ayat 11 Allah berkata, dan apabila Allah berkehendak kepada sesuatu kaum ataupun kepada seseorang su'an, kejahatan. Kejahatan yang mana ni? Kejahatan yang mereka sendiri pilih. Bukan Allah nak sengaja Allah nak dia buat jahat, tak. Allah nak kejahatan daripada seseorang setelah dia diberi pilihan dan setelah dia memilih kejahatan dan setelah dia rasa dia tak takut kepada siapa. Depan orang pun dia buat jahat, di waktu malam pun dia buat jahat, di belakang orang pun dia buat jahat, maka Allah berkehendak orang ini ditimpa musibah. Maka ketika itu Allah kata fala maraddalahu. Maka tidak ada sesiapa yang boleh menolak kejahatan ataupun musibah yang Allah timpakan kepadanya. Tak ada siapa yang boleh menolak. Wa ma lahu min dunihi min wal. Tidak ada bagi manusia yang melakukan kejahatan
selain daripada Allah daripada penolong. Jadi ayat ni Allah nak bagi tahu ayat 11 dan 10. Ayat 10 dan 11 Allah nak bagi tahu siapa yang dah tahu bahawa Allah tahu apa saja yang dia lakukan, sama ada secara rahsia ataupun terang-terang, tapi masih dia melakukan kejahatan, maka kesannya, akibatnya Allah akan timpakan musibah. Musibah, keburukan berdasarkan apa? Berdasarkan pilihan dia, kehendak dia, usaha dia. Dan ketika itu, bila Allah turun musibah, tidak ada siapa yang boleh mengelaknya. Kita sampai ayat ke-11. Dan kita tengok nanti ayat 12 yang kita akan belajar apa kaitan dengan ayat sebelumnya. Kita tadabbur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi. Dialah allazi yang yurikum. Yurikum melihatkan. Melihatkan kepada kamu al-barqa. Al-barqa kilat. Kita ada perkataan al-barqa ataupun al-barqu. Kita ada perkataan ar-ra'du. Al-barqu makna dia kilat. Ar-ra'du makna dia guruh. Nanti kita akan jumpa lagi perkataan as-sa'iqah ataupun jamak dia as-sawa'iq. As-sa'iqah dia lebih kepada petir. Jadi kalau al-barqu ni kilat, iaitu yang mengeluarkan cahaya. Kalau al-barqu yang mengeluarkan cahaya. Ar-ra'du guruh, iaitu yang mengeluarkan suara. Jadi Allah kata, dialah yang memperlihatkan kepada kamu al-barqa, kilat. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Sebenarnya itu tafsir. Tadabburnya apa? Allah nak bagi tahu kehebatan dia. Sebab manusia tak mampu nak jadikan sesuatu tu keluar cahaya, dan cahaya pula menakutkan dan kuat dan cepat. Kita biasa dah tengokkan kilat, zat datang. Walaupun sekejap, mungkin satu saat sahaja, tapi cahayanya boleh menerangi satu dunia. Tidak mampu dilakukan oleh manusia. Walaupun sekejap, seketika, tapi boleh menerangi satu dunia, dan lagi hebat ialah boleh menimbulkan ketakutan kepada manusia. Walaupun satu saat, walaupun dengan cahaya, menjadikan manusia takut. Sebab itu selepas itu Allah beritahu khaufan. Allah memperlihatkan kepada kamu kilat. Supaya apa? Ataupun hasil daripada kilat tu melahirkan dua keadaan. Hasil daripada kilat yang nampak kecil, yang nampak sekejap, tapi boleh melahirkan dua perasaan. Satu, khaufan, rasa takut. Siapa yang rasa takut ni? Siapa yang rasa takut? Yang rasa takut, yang paling utama ialah orang yang musafir lah. Orang yang musafir ataupun orang yang berada di luar. Di jalan ke, di kebun ke, di bendang ke. Bahkan kadang-kadang kita dalam rumah pun, bila dengar pun, terus kita rasa takut. Walaupun hanya dengan suara ataupun dengan pancara yang tak sampai satu saat. Itu sebenarnya pertama menunjukkan kebesaran, kehebatan Allah. Kita tak boleh buat satu cahaya yang bukan satu dunia takut. 3 orang je takut. Tak ada. Kita buat cahaya apa pun, tak ada siapa yang takut. Jadi takut apa ni? Takut kena petir. Ataupun takut kena kilat.
Berapa ramai yang dipanah kilat ataupun dipanah petir yang mati. Berapa banyak rumah yang dipanah petir terbakar. Berapa banyak kebun yang ditanah petir terbakar. Hanya dengan cahaya yang sekejap. Okey? Jadi kalau orang musafir ni takut apa? Takut kena petir. Takut mati. Kemudian watamaan. Keadaan yang kedua ialah watamaan, tamak. Dan rasa tamak. Daripada kilat ini melahirkan rasa kedua iaitu tamak. Tamak. Tamak apa ni? Bila tamak ni, bagi orang beriman, pastilah tamak kepada benda yang baik. Iaitu tamak kepada hujan. Hujan yang penuh dengan rahmat Allah. Contohnya, ramai dah kemarau, dah lama kemarau, air pun tak ada. Bila datang petir itu ataupun kilat, dia antara sebab datangnya hujan. Jadi yang tamak ni siapa? Yang duduk kat rumah, ataupun pemilik kebun, ataupun orang yang sedang kemarau. Sebab kilat adalah antara sebab datangnya hujan. Jadi bila datang petir ataupun kilat, manusia ni ada dua keadaan. Satu, ada rasa takut. Yang kedua, ada rasa tamak. Jadi sebenarnya pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita apa dia? Pengajaran untuk kita ialah, kita ni sebagai manusia, kita sebagai makhluk, kena sentiasa bergantung kepada Allah. Dan kebergantungan kita kepada Allah tak boleh lagi daripada dua perasaan ni. Satu, takut. Iaitu bila kita buat dosa, kita kena rasa takut pada Allah. Terus bertaubat. Takut amalan kita tak diterima. Walaupun kita dah solat, kita puasa, kita bersedekah, masih perlu ada rasa takut. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun, wallazina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang dah sentiasa memberi hartanya fi sabilillah, tapi hati mereka masih wajilah, takut dan gemetar. Kenapa? Annahum ila rabbihim raji'un. Sebab mereka tahu satu hari mereka akan kembali kepada Allah. Dan bila mereka kembali, mereka nak bawa amalan yang diterima. Itu keadaan orang beriman. Sentiasa takut. Dan kalau takut saja tak cukup. Kena ada satu lagi perasaan, iaitu tamak. Tamak kepada apa ni? Orang beriman tak tamak dengan dunia. Sebab orang beriman tahu dunia bukan satu nikmat. Dunia adalah sebagai satu bahan ujian. Orang beriman tak tamak kepada harta. Sebab orang beriman tahu harta adalah ujian. Orang beriman tak tamak kepada kesihatan. Sebab kesihatan adalah ujian. Tapi orang beriman tamak kepada keampunan Allah. Orang beriman tamak kepada rahmat Allah. Sebab mereka tahu dengan sebab keampunan Allah, mereka akan dapat rahmat. Dan dengan rahmat Allah, mereka akan dapat segala-galanya dan kekal abadi. Jadi orang beriman tamak kepada keampunan Allah, tamak kepada rahmat Allah. Jadi dua perasaan ni sentiasa kena ada kepada orang beriman. Sebab tu Allah sebut sifat orang beriman. Allah sebut sifat orang beriman dalam surah apa ni? Tatajafa junubuhum anil madaji'. Tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'ah. Surah apa ni? Surah apa ni? Ada lagi? Tu ada? Ada.
Ya. Okey. Dari sandakan. Jadi surah apa ni? Kalau biasa lelaki lah. Kalau solat Jumaat, solat subuh di pagi Jumaat, dia akan biasa dengar ayat ni. Itu pun kalau imam baca lah. Surah apa ni? Orang Melayu. Surah Sejadah kan? Surah Sejadah. Jadi Allah nak bagi tahu orang beriman apa dia antara cirinya. Tatajafa junubuhum belakang mereka. Tatajafa jauh. Tatajafa makna jauh. Apa ustaz boleh post dulu ke? Boleh dah terganggu. Tak ada pilihan. Okey, kita stop sekejap untuk restart balik. 1 minit je, jangan ke mana-mana. Minta pelajar-pelajar refresh sebab ada gangguan suara. Okey, sekarang kita nak urai ni dua sifat, khaufan wa tama'ah. Jadi Allah cerita pasal kilat, yang mana dengan kilat itu boleh melahirkan dua perasaan kepada manusia. Satu takut. Takut kepada apa? Takut dipanah petir. Takut juga daripada petir itu, daripada kilat itu turun hujan. Tapi hujan yang lebat. Menyebabkan tumbuhan mereka semua rosak dan mungkin menyebabkan banjir besar. Dan itu amaran kepada kita sebenarnya. Allah nak bagi pengajaran kepada kita, kalau kamu takut pada petir, yang Allah berkuasa memberi petir ataupun mematikan seseorang melalui petir bila-bila masa sahaja, maka sepatutnya kamu lebih takut kepada azab Allah yang lagi dahsyat di akhirat besok. Itu amaran Allah. Dan sifat yang kedua yang sepatut ada ialah mengharapkan kebaikan, tamak. Daripada kilat itu kita harapkan hujan yang memberi rahmat kepada kita, hujan yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, hujan yang memberi rezeki untuk kita terus hidup dan beribadat kepada Allah. Pengajarannya apa? Kalau kilat yang menakutkan memberi amaran pada kita tentang azab di akhirat. Maka kalau tamak pula iaitu ingin kebaikan, iaitu hujan, maka kalau hujan kita dah tamak, hujan yang boleh menumbuhkan tumbuhan, hujan yang boleh memberi rezeki, kita dah tamak, maka rahmat Allah di akhirat besok bukan hujan, tapi syurga. Kita lagi kena tamak. Sebab tu Allah sebut juga dalam surah Sejadah, dua sifat ni yang mesti ada kepada orang yang mengaku beriman. Surah Sejadah ayat 16 kan? Ayat 16. Allah kata apa? Sifat orang beriman ni, tatajafa junubuhum, belakang mereka sentiasa jauh. Jauh dari apa ni? Anil madaji'. Dari tempat tidur. Ini adalah kinayah ataupun simbolik lah. Bila orang tu solat malam, bermakna dia jauh daripada tempat tidur. Dan bila dekat dengan tempat tidur, mana dia tak bangun solat malam. Dia sentiasa tidur. Orang beriman tidak. Tempat tidur dengan mereka ada jarak. Bukan penjarakan sosial, tapi penjarakan orang beriman. Iaitu jauh daripada tempat tidur, apa mereka buat? Yad'una rabbahum. Mereka berdoa, bertahajud, solat kepada Tuhan mereka. Bila ni? Waktu malam. Ini cabaran dia. Iaitu solat berdoa kepada Tuhan waktu tidur. Kalau solat siang hari, mungkin satu benda yang biasa. Sebab bukan waktu tidur. Tapi yang paling mencabar ialah kita bangun solat di waktu mengantuk. Di waktu kita nak berehat. Kenapa? Okey. Kenapa mereka bangun malam, berdoa dan solat pada Tuhan mereka? Sebab dua sifat ni. Khaufan wa tama'ah. Sama dengan ni. Khaufan wa tama'ah. Kalau petir boleh melahirkan rasa takut manusia kepada petir, takut mati. Maka orang beriman pula solat malam sebab takut kepada, bukan takut pada petir, tapi takut pada azab Allah.
Jadi pendorong orang beriman untuk bangun malam, takut pada azab Allah. Takut kepada hari kiamat. Bahkan ada salafus soleh, dia tak boleh tidur malam. Bila tak boleh tidur, dia solat. Jadi orang tanya, kenapa kamu tak tidur? Jawapannya ialah, setiap kali aku nak tidur, aku teringat kepada api neraka. Jadi bila teringat kepada api neraka, aku tak boleh tidur. Cuba bayangkan kalau kita ingat api ada depan kita, boleh tak kita tidur? Tak boleh. Jadi salafus salih ni begitu yakin dengan janji Allah, siapa yang berdosa, siapa yang tak beriman akan dibakar dalam api neraka, menyebabkan dia tak boleh tidur. Nak tidur je ingat api neraka. Maka dia gantikan tidur itu dengan salat malam. Kemudian yang kedua, tamak. Mereka tamak. Tamak apa ni? Jadi kalau petir menimbulkan rasa tamak. Tapi tamak kepada apa? Tamak kepada hujan. Tamak kepada tumbuh-tumbuhan agar tumbuh dan subur. Tapi orang beriman, bila bangun malam, dia bukan tamak pada hujan. Dia bukan tamak pada tumbuh-tumbuhan. Tapi dia tamak kepada keampunan Allah. Dia tamak kepada rahmat Allah. Tamak kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah bukti dia tamak. Apa dia? Bukti dia takut pada azab Allah. Bukti dia tamak kepada keampunan Allah. Apa dia buat? Tengok susunan ayat. Allah bagi sifat, kemudian Allah bagi cara, kaedah untuk mendapatkan apa yang dia tamak. Selepas tu Allah kata apa? Wa mimma razaqnahum dan dari apa yang kami beri rezeki pada mereka, mereka infak. Apa kaitannya? Subhanallah. Kalau kamu takut pada azab Allah, kamu kena memberi infak. Bukan cari dan simpan. Kalau kamu tamak kepada rahmat Allah, tamak kepada syurga, bayarannya apa dah? Kamu kena memberi yang kamu sayang. Yang paling manusia sayang ialah harta. Ini nilai. Bila rasa takut pada azab Allah, penyelamatnya apa? Infak. Bila rasa tamak kepada syurga Allah, bayarannya apa? Infak. Jadi tak cukup dengan salat malam. Tak cukup rasa takut, tak cukup rasa tamak. Tapi kedekut. Tak cukup syarat. Sebab itu selepas ayat 16, Allah kata apa? Ini yang Allah nak bagi tahu yang patut orang beriman tamak. Apa dia ayat 17? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum apa dia? Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaan bima kanu ya'malun. Tengok tawaran Allah. Allah tak tawar kalau setakat hujan. Hujan itu untuk kat dunia aja sementara. Allah tawarkan apa? Fala ta'lamu. Maka setiap jiwa itu tidak tahu. Apa yang tidak tahu? Apa yang mereka tidak tahu? Ma ukhfiya. Apa yang disembunyikan. Apa yang disembunyi lahum untuk mereka. Apa yang disembunyi kepada orang beriman ni. Yang bangun malam, yang rasa takut, rasa tamak. Dan mereka infak pula rezeki mereka, harta mereka, fisabilillah. Maka Allah sediakan hadiah. Balasan yang Allah sembunyikan. Apa dia? Min qurrati a'yun. Dari benda yang menyejukkan hati manusia. Kita tengok kadang-kadang tengok nikmat kat dunia, kita dah rasa sejuk tapi tak kekal. Hari ni rasa seronok, besok dah tak seronok dah. Tengok makanan sedap, sebelum makan sedap. Sejuk hati kan ketika lapar. Tapi bila dah makan sepinggan, makanan tu dah rasa macam tak sedap dah. Jadi ya Allah nak sedia pada kita, ya Allah sembunyikan daripada kita ialah qurrati a'yun, yang menyejukkan hati, yang kekal abadi. Sebagai apa? Jazaan. Sebagai balasan bima kanu ya'malun, dengan apa yang mereka telah lakukan di dunia. Apa dia yang mereka lakukan?
Yang utamanya ini solat malam. Kemudian infak harta mereka fi sabilillah. Jadi kalau petir melahirkan rasa tamak kepada hujan. Tapi kalau solat malam, kalau infak melahirkan rasa tamak kepada nikmat syurga. Yang Allah kata, aku tak bagi tahu pada kamu. Kalau aku bagi tahu pun mungkin dari segi nama sama. Buah-buahan, apple, pisang, durian sama. Tapi rasanya kamu tak boleh bayangkan. Istana daripada emas dan perak. Lantainya daripada baunya macam kasturi. Jadi Allah sembunyikan. Bila Allah sembunyikan makna benda yang sangat-sangat luar biasa dan kita tak mampu berfikir. Jadi kalau kita nak tamak, tamaklah benda yang kekal. Jangan tamak harta dunia yang bersifat sementara. Okey. Jadi kaitan, tengok Allah cerita petir. Sebenarnya pengajarannya besar. Itulah tadabbur. Allah kata, kami yang melahirkan petir sebagai amaran pada kamu. Apa dia? Dengan petir ni boleh mematikan orang. Ini amaran bahawa azab Allah lagi dahsyat. Kalau kamu takut pada petir, logiknya kena takut yang lebih dahsyat daripada petir. Kalau kamu tamak daripada petir ataupun daripada kilat, kamu tamakkan hujan, maka logiknya kamu sepatut lebih tamak kepada nikmat syurga yang kekal abadi. Kemudian Allah kata wa yunshi'us sahab, dan dia yunshi'u, yunshi'u ni mengadakan daripada tiada. Sahab, awan, dia mengadakan. Yunshi' mana? Al-ijad ba'da al-adam. Mengadakan sesuatu yang tiada. Awan. As-siqal, yang siqal mana? Berat. Siqal mana berat. Ada dalam Quran kan? Inna sanulqi alaika qawlan saqila. Surah Muzammil, Allah kata, kamu kena bangun malam 2/3, 1/3 ataupun separuh. Sebab apa? Kami akan campak ke atas kamu qawlan saqila. Kata-kata yang saqil, berat. Jadi siqal daripada saqil. Sama juga kita belajar ilmu tajwid kan. Ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Itu ringan. Dan ada mad lazim kalimi musaqqal. Musaqqal daripada siqal. Mad lazim kalimi yang berat. Waladdall. Berat. Jadi apa maksud ni? Awan yang berat. Iaitu awan yang membawa hujan yang banyak dan lebat. Cuba tengok bagaimana Allah nak kita berfikir sehingga kita rasa apa? Sehingga kita rasa bukan rasa kehebatan awan tu. Bukan rasa kehebatan hujan tu. Tapi rasa kehebatan pencipta awan. Pencipta hujan. Sebab apa? Daripada awan, kalau kita buka surah An-Nisa ke? Bagaimana Allah menceritakan daripada angin, kemudian menjadi awan, kemudian bertumpuk-tumpuk, kemudian menurunkan hujan. Surah An-Nur ayat 43. Kehebatan Allah, Allah cerita kehebatan Allah dalam mencipta awan. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 43. Alam tara annallaha yuzji sama yu'allifu bainahu
Okey, ayat ni panjang, kita ambil sebahagian. Cuba tengok, Allah suruh kita berfikir. Alam tara. Bila sebut alam tara, sebenarnya Allah suruh kita berfikir. Kalau kita baca ayat ni, kita tak berfikir, sah kita tak faham apa maksud ayat ni. Sama dengan alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Allah suruh kita berfikir, bukan suruh baca sahaja. Alam tara, tidakkah kamu berfikir annallaha yuzji. Allah yuzji, menggerakkan sahaban. Sahaban sama awan. Kamu tak fikir ke kehebatan Allah? Pertama, yuzji. Proses untuk Allah menurunkan hujan. Yuzji. Sahaban. Allah menggerakkan awan-awan yang asalnya daripada angin. Proses yang kedua, summa yu'allifu. Yu'allifu bainahu. Proses pertama, Allah gerakkan angin-angin sehingga menjadi awan. Proses kedua, Allah gabungkan angin-angin itu menjadi awan yang tebal. Kemudian proses yang ketiga, summa yaj'aluhu rukama. Allah menjadikan awan itu berlapis-lapis. Daripada angin Allah gerakkan, kemudian Allah jadikan tumpuk awan, kemudian yang ketiga Allah jadikannya berlapis-lapis. Proses keempat, fataral wadqa yakhruju. Proses keempat, yakhruju. Wadqa ni hujan, wadqa. Yakhruju al-wadqu. Keluar hujan. Jadi keluar hujan min khilalihi, daripada celah awan-awan, daripada angin. Kemudian Allah gerakkan angin sampai menjadi awan. Kemudian Allah jadikan berlapis-lapis. Kemudian prosesnya turun hujan. Jadi sebenarnya Allah boleh je nak turunkan hujan tanpa awan, boleh je. Ataupun Allah buat awan siap-siap tanpa digerakkan daripada angin. Tapi proses itu sebenar Allah nak kita berfikir supaya kita rasa kehebatan Allah. Yang kita duk minum air setiap hari. Kadang sekarang air dah tak ada kan 2-3 hari yang lepas. Kita semua kelang kabut. Kita tak fikir bagaimana kehebatan Allah menurunkan hujan. Kita duk marah pada syabas, jabatan air dan sebagainya. Tapi sebenarnya semua itu Allah dah tetapkan. Kalau kita fikir kebesaran Allah, kita semakin bersyukur. Sebab manusia ni, dia akan rasa nikmat air itu bila air itu tak ada. Jadi sepatut bila air tak ada, kita semakin kenal Allah. Tak, kita semakin marah kepada manusia. Tengok jadi kebesaran Allah apa dia? Daripada angin yang lembut, digumpal menjadi awan berlapis, tiba-tiba keluar air. Manusia tak mampu buat. Dan keluar air pula, kadang-kadang air hujan tu dalam bentuk hujan batu. Asalnya angin. Tiba-tiba keluar air dalam bentuk hujan batu. Dan dengan hujan batu ataupun hujan biasa, boleh menghancurkan satu kampung, satu negeri. Macam di Kelantan, banjir 2014. Kuala Kerai itu tenggelam. Dengan apa? Air. Antaranya ialah air hujan. Yang asalnya daripada angin. Fikirlah kebesaran Allah. Fikirlah kebesaran Allah. Satu lagi, kalau kita biasa naik kapal terbang kan. Bila kapal terbang tu langgar awan, apa yang bergegar? Awan ke kapal terbang? Siapa biasa naik? Tak biasa? Apa yang akan bergegar? Pelajar, apa yang bergegar? Ni mesti tidur masa naik kapal terbang ni. Tak rasa apa-apa. Masa kapal terbang bergegar tu sebab apa? Dia langgar gunung ke, langgar batu ke, langgar awan je. Langgar awan. Sepatutnya yang bergegarnya awan, sebab kapal terbang nampak lebih besar, lebih kukuh daripada besi. Awan ni asalnya daripada angin. Tapi hebatnya Allah, langgar awan, kapal terbang yang besar bergegar.
Oh, naik kapal terbang mabuk. Baguslah. Jangan mabuk sebab minum benda yang haram. Okey? Jadi Allah kata, Allah yang mengadakan awan as-siqal. Siqal apa makna dia? Awan yang berat membawa hujan. Walaupun asalnya daripada angin. Dan kita semua tahu kan, air tu yang Allah bawa ke awan tu sebenarnya daripada bumi. Kehebatan Allah lagi. Macam mana Allah sedut air yang banyak tu pergi ke awan kemudian turunkan balik. Manusia tak mampu. Manusia tak mampu. Jadi tak ada satu pun ciptaan Allah, tidak ada satu pun ciptaan Allah, air ke, awan ke, angin ke, mereka semua menunjukkan kebesaran Allah. Tapi kepada orang yang berfikir. وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Tidak ada yang berfikir tentang kebesaran Allah, melainkan ulul albab sahaja. Yang jenis naik kapal terbang tak rasa apa-apa kebesaran Allah, yang dia rasa fikir nak sampai bila, makan apa, itu bukan ulul albab. Okey. Kemudian ayat seterusnya Allah kata wa yusabbihu, dan ar-ra'du guruh. Guruh yusabbih, bertasbih. Tengok. Tengok subhanallah. Sebab itulah setiap ayat Al-Quran kita baca akan meningkatkan iman kita. Akan memantapkan lagi akidah kita. Bila kita faham, bila kita tadabbur. Tapi kalau baca tanpa faham, tanpa tadabbur, khatam 30 juzuk, satu iman, satu poin iman pun tak naik. Tengok Allah kata, yang bertasbih memuji Allah siapa ni? Guruh. Guruh yang tak berakal mensucikan Allah, berzikir memuji Allah. Bihamdihi, dengan memujinya. Dengan memuji Allah. Jadi kalau guru yang tak berakal boleh memuji Allah, makna apa? Allah nak beritahu apa? Allah nak beritahu apa ni? Guru ni dia keluarkan suara tu ataupun keluarkan cahaya hasil daripada ciptaan Allah, tapi menyebabkan manusia takut, menyebabkan manusia mengharapkan rahmat Allah. Daripada petir, daripada guru, daripada kilat, daripada cahaya tu menyebabkan manusia takut. Tapi manusia tak berfikir, dia takut pada petir, dia bukan takut pada pencipta petir. Jadi Allah nak beritahu petir ni dengan suara dia boleh menakutkan kamu, tapi dia tetap takut pada Allah dengan bertasbih kepada Allah. Kamu bercakap kuat macam mana, buat cahaya macam mana, tak ada siapa takut, tapi kamu tetap tak berzikir pada Allah. Makna kamu yang diberi akal ni sangat-sangat teruk. Pengajaran. Kemudian wal malaikah, dan para malaikat. Para malaikat juga yusabbihu. Jadi Allah nak begitu yang bertasbih mensucikan Allah. Dalam ayat ni dua. Satu, guru. Yang kedua, malaikat. Mereka yusabbih ni makna mensucikan Allah. Macam mana mereka mensucikan, apa zikir mereka baca, Allah tak beritahu. Kenapa? Sebab tak penting. Yang penting bukan apa yang mereka zikir. Zikir apa yang mereka baca, tak. Yang penting pada pengajaran. Kalau petir guru yang tak berakal boleh mensucikan Allah, mana mereka kenal Allah, kenapa kamu yang ada akal masih lupa pada Allah? Masih tak berzikir pada Allah dan masih tak menyembah Allah? Mana kamu lebih teruk daripada petir yang kamu takut. Dan malaikat pula juga mensucikan Allah. Kenapa Allah sebut malaikat? Okey, saya nak tanya. Antara makhluk Allah yang hiduplah, manusia, jin, malaikat. Manusia, jin, malaikat. Yang mana yang paling kuat? Yang mana paling kuat?
Yang mana paling kuat? Malaikat. Nur Aini jawab malaikat. Ada dalil tak? Dia ilmu mesti ada dalil lah. Apa Faiz ditanya? Faisal. Malaikat. Dalil. Siti Zaliha manusia. Dalil. Umi, Mas. Malaikat. Dalilnya. Semua jawab, kebanyakan jawab malaikat kan? Tapi dalilnya apa? Ini beza orang yang berilmu dan orang yang tak berilmu. Orang berilmu bila jawab ada dalil. Orang tak berilmu dia hentam je. Ada, jangan jawab lagi, bagi dalil je. Dalilnya cukup jelas. Yang makhluk Allah yang paling besar apa dia? Umi Mas, betul, itu dalil. Makhluk Allah yang paling besar, yang kita nampak langit, tapi yang kita tak nampak arash. Arash ni jauh berkali ganda, beribu kali ganda lebih besar daripada bumi. Tapi siapa yang pikul arash? 24 jam. Siapa dia? Malaikat. Bukan jin, bukan manusia. Yahmiluna arsha rabbahum. Kita manusia boleh pikul apa? Nak pikul rumah kita? Boleh? Tak boleh. Nak pikul meja pun kadang-kadang 2-3 orang. Jin pun tak kuat. Dalil yang kedua, yang membawa arash Raja Balqis daripada Sabak, daripada Yaman ke Palestin, ke istana Nabi Sulaiman. Siapa yang bawa agak-agak? Ni arash, singgah sana Raja Balqis daripada Yaman, daripada Sabak. Yang jauh nak ke Palestin tu, saya ingat lebih kurang hampir 3,000 km. Dan bila dia bawa tu, satu paku, satu permata pun tak jatuh. Dan dia bawa pula berapa lama? Berapa lama? Bukan sekelip mata. Bukan. Sebelum mata berkelip. Beza tu, sekelip mata dengan sebelum. Mana lagi pantas. Okey, agak-agak siapa yang bawa? Dikata ulama, bila Nabi Sulaiman menawarkan kepada pegawai-pegawai dia, termasuklah jin, manusia, siapa boleh bawa singgasana Balqis daripada Yaman ke istana aku? Maka jin berkata, Ifrit. Berkata Ifrit, aku boleh bawa sebelum kamu bangun daripada tempat duduk. Itu jin yang cakap. Tapi lepas tu, berkata orang yang diberi ilmu, aku boleh bawa sebelum mata engkau berkelip. Tapi sebenarnya bukan orang tu yang bawa. Kata ulama, orang yang berilmu tu berdoa kepada Allah. Kemudian Allah makbulkan doa dia dan Allah arahkan malaikat yang bawa singgasana tu. Sebab makhluk yang paling kuat, malaikat. Manusia tak mampu nak bawa. Apatah lagi sebelum mata berkelip. Jadi, Allah bagi contoh di sini, kita balik pada ayat kita. Malaikat ni makhluk yang paling kuat. Paling kuat. Tapi sentiasa bertasbih kepada Allah. Itu tafsir. Tadabburnya apa? Tadabbur maksud sebalik itu. Tafsir, malaikat yang makhluk yang paling kuat bertasbih kepada Allah. Maksud di sebalik itu, apa dia? Kita tak sekuat malaikat. Tapi asyik lupa je kepada Allah. Mana kita ni bodoh sombong. Kalau nak lupa pada Allah paling-paling kuat, hebatlah. Paling-paling kuat, kuatlah. Paling-paling hebat, body kita kuat. Lebih pada malaikat. Kalau nak sombong, sampai nak lupa pada Allah, paling-paling kurang lah. Logiknya, bagilah kita makhluk yang kuat. Ni kita makhluk yang paling lemah. Asyik lupa je pada Allah. Malulah pada malaikat. Kalau yang nak lawan Tuhan, sepatut malaikat. Sebab dia makhluk paling kuat. Tapi dia makhluk paling kuat, dia tetap takut pada penciptanya. Jadi kita yang lemah, kadang-kadang nak angkat bini pun tak larat kan. Jadi janganlah sombong dengan Allah. Mulut tu sentiasa berzikirlah pada Allah. Jangan solat fardu saja. Solatlah sunat. Takutlah pada Allah sebab kamu makhluk yang lemah. Makhluk yang lemah. Sakit je pergi ke hospital. Kenapa tak rawat diri sendiri? Okey? Dan Allah beritahu,
Kenapa? Guru dan malaikat ni sentiasa bertasbih pada Allah. Apa pendorongnya? Apa penyebabnya? Kita tanya, Ustaz, macam mana malaikat dan guru ni sentiasa boleh bertasbih pada Allah? Bahkan Allah sebut sifat malaikat apa dah? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tak pernah derhaka pada Allah walaupun satu saat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan mereka sentiasa melakukan apa saja diperintah. Allah kata angkat, angkat. Allah kata duduk, duduk. Allah kata hancurkan, hancur. Sebab apa? Apa pendorong? Min khifatihi. Dari rasa takut. Dari rasa takut kepada Allah. Ini khaufan tadi. Jadi rahsia ataupun tips untuk kita sentiasa berzikir, ingat pada Allah ialah mesti ada rasa takut. Takut pada azab Allah, takut pada kematian, takut azab kubur, takut suasana pada mahsyar. Bila ada rasa takut, mulut akan sentiasa subhanallah, subhanallah. Bila bercakap kosong je, terus ingat pada hari akhirat, terus berhenti, tukar dengan zikir. Tapi kalau tak ada rasa takut, buang masa, bersembah kosong berjam-jam. Satu ayat Quran pun tak baca hari itu. Zikir pun terlupa. Sebab apa? Tak ada rasa takut. Dan kita disunatkan. Disunatkan bila ada petir, bila ada guru, kita disunatkan baca doa. Doa ni sebenarnya bukan daripada Nabi. Doa ni daripada seorang sahabat bernama Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu anhu. Ini kisah Abdullah bin Zubair. Baca doa ni disebut dalam hadis sahih dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Satu masa Abdullah bin Zubair sedang bercakap. Tiba-tiba datang petir, terus dia berhenti. Ini kita boleh ikut walaupun dia bukan daripada Nabi, dia mauquf. Hadis ni ataupun doa ni terhenti kepada Abdullah bin Zubair, dia tak sampai ke Nabi. Tapi kita boleh amalkan sebab dia daripada sahabat Nabi. Dan juga doa ni adalah macam sedutan daripada ayat ni. Malaikat, guru bertasbih memuji Allah sebab takut pada Allah. Jadi bila Abdullah bin Zubair sedang bercakap, tiba-tiba datang petir, dia terus berhenti dan dia baca doa ni. Subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu tengok dia hampir nak sama dengan ayat, cuma ada penambahan kat depan je. Subhanallazi je. Kalau kita hafal ayat ni, yusabbihur ra'du bihamdi wal malaikatu min khifatihi. Hafal sampai sini. Kemudian tambah depan subhanallazi. Itu doa dia. Subhanallazi, maha suci Allah, allazi yang yusabbihu, yang sentiasa guru bertasbih mensucikan Allah, memujinya. Begitu juga para malaikat. Sebab apa? Min khifati, sebab mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey? Jadi kata ulama, boleh kita baca doa ni walaupun dia bukan daripada Nabi, sebab dia daripada para sahabat. Semoga sahabat ni dia mungkin lebih faham daripada kita tentang maksud ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, doa ni diambil juga daripada Al-Quran. Cuma ada dekat depan dia subhanallazi. Jadi hafal bila datang petir, orang Melayu biasa dia kata apa? Bila petir ke guru ke kilat, orang Melayu cakap apa? Orang Melayu tu kita lah, semua pelajar orang Melayu kan. Cakap apa?
Kita bercakap biasanya la haula wala quwata illa billah kan? Kadang-kadang astagfirullah. Sebenarnya itu lagi tak ada dalil. La haula wala quwata illa billah bukan sunnah Nabi. Datang peti je la haula wala bukan sunnah Nabi. Tapi yang ni walaupun bukan daripada Nabi, tapi ia sahih daripada sahabat radhiyallahu anhu. Jadi baca yang ni. Kadang-kadang dengan peti astagfirullahalazim. Padahal bukan dosa pun. Peti datang bukan dosa. Kenapa istighfar? Sepatut masa tengok TV itu astagfirullahalazim. Okey. Kemudian wayursilu, dan dia mengutuskan sawa'iq. Sawa'iq, petir-petir. Dijamak kepada sawa'iqah. Bila Allah kata dia mengutuskan petir, mana Allah nak bagi tahu kehebatan dia lah. Jangan kita duduk pandang pada petir. Jangan takut pada petir. Takutlah pada pencipta petir. Itu tadabbur. Ramai orang takut pada petir. Ramai orang takut pada binatang buas. Tapi dia tak takut pada pencipta binatang tu. Mana dia belum sampai tahap tadabbur. Kemudian Allah mengutuskan petir-petir. Fayusibu. Ini kehebatan Allah. Lalu dia menimpakan biha dengannya, dengan petir itu, man yasha, siapa yang dia kehendaki. Betul ayat kan? Ada tertinggal tak? Cuba cek sekali. Betul? Lepas ni wahum yajadilun. Okey. Tengok Allah kata Allah mengutuskan petir sehingga ramai orang takut. Tapi baca ayat selepas itu. Allah akan menimpakan dengan petir siapa yang dikehendaki. Jadi petir itu akan ikut perintah Allah. Jadi kalau petir ikut perintah Allah, jangan takut pada petir, ikut Allah. Takut pada Allah. Sebab petir tak ada kuasa apa-apa. Bila orang tu dipanah petir, bukan sebab bahaya petir. Sebab kehebatan Allah. Jadi Allah nak kita takutlah pada Allah. Sebab Allah yang akan menentukan orang tu dipanah petir dan mati ataupun selamat. Sebenarnya pengajarannya Allah kata takutlah pada aku. Bila takut pada aku, semuanya akan selamat. Tapi kalau kamu takut pada petir, belum tentu kamu selamat. Kemudian wahum, dan mereka yujadiluna. Yujadilu makna berjidal, berdebat, debate. Orang-orang kafir ni yang sentiasa berdebat tentang Allah. Apa maksud berdebat? Iaitu mengingkari. Orang beriman mentauhidkan Allah, beriman dengan Allah, tapi mereka mengkufurkan Allah. Fillah, tentang Allah. Wahwa syadidul mihal. Sedangkan dia syadidul mihal. Syadid apa dia? Mihal daripada perkataan haula. Kita biasa jumpa tak? La haula wala quwata illa billah. Jadi haula daya. Jadi mihal daripada perkataan haula, iaitu daya. Jadi apa yang Allah nak beritahu ni? Orang kafir menentang Allah, berdebat dan tak beriman kepada Allah. Sedangkan Allah sangat hebat kekuatannya. Mana Allah kata buang masa je. Orang kafir kalau kufur pada Allah, menentang Allah, buang masa. Sebab Allah syadidul mihal. Allah sangat kuat daya. Sangat kuat kekuatan dan dayanya. Ya Allah, kalau kita tadabbur Al-Quran satu persatu, tak mungkin kita akan jadi kufur kepada Allah. Tak mungkin kita akan lawan Allah. Tak mungkin kita akan lupa dan lalai daripada Allah. Sebab apa? Setiap ayat mengetuk hati kita dan menunjukkan
kehebatan Allah, dan bila kita semakin rasa Allah hebat, kita akan rasa juga kita ni semakin kerdil, semakin lemah. Jadi tak ada sebab kita nak lupa pada Tuhan yang hebat, sedangkan kita lemah dan sangat-sangat berhajat dan bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita berhenti setakat ayat 13 ha. Ada soalan ke? Tak ada? Kalau tak ada, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.